Teknologi Komputer Comtech, Universiti Malaysia Terengganu, peserta-peserta khatam Al-Quran dan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, peserta bicara. Alhamdulillah, seiring kita menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran kehadrat Rabbul Izzah, Tuhan Yang Maha Esa kerana dengan limpah dan izinnya jua dapat kita dikukuhkan dalam majlis khatam Al-Quran Kelab Komtek sesi 2020-2021. Untuk pengetahuan hadirin, Majlis Khatam Al-Quran pada hari ini merupakan langsungan daripada program Tadarus Al-Quran yang dianjurkan oleh Kelab Komtek dimula dari 1 Ramadan sehingga 16 Ramadan. Ini adalah julung kali Majlis Khatam Al-Quran yang dibuat secara atas talian. Semoga majlis seperti ini dapat menyemai rasa kecintaan yang mendalam terhadap kalam Allah dan seterusnya mengangkat martabat Al-Quran ke tahap tertinggi dan dijadikan petunjuk utama dalam melahirkan insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat lurus iaitu agama Islam dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat ke-9. Untuk keberkatan dan kesejahteraan majlis, dipersilakan Muhammad Ikhwan bin Muhammad Fazli untuk memimpin bacaan doa. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا رجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولا فيها صلاح قضيتها ويسأل أن قد اجتمعت على محبتك واتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وأملأها بنورك الذي لا يخفى وأهديها بمعنى ونعمها mulia ini kami hamba-Mu berkumpul dan berhimpun bagi menjayakan program Majlis Khatam Quran tahun 1440 Hijrah bersamaan 2021. Kami mohon kepadamu ya Allah ganjaran pahala darimu. Ya Allah ya Fattah ya Alim. Maka rahmatilah kami dengan kemuliaan Quran. Jadikanlah ia sebagai petunjuk kami dan kurniakanlah kepada kami dan membacanya siang dan malam. Ya Allah Tuhan kami, hiasilah diri kami dengan perhiasan Al-Quran. Muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Pakaikanlah kami dengan pakaian Al-Quran dan masukkanlah kami ya Allah dengan ke dalam syurgamu dengan syafaat Al-Quran. Allahumma ja'al jam'ana jam'an adillahumma fina wala ma'ana wala ma yataba'una syakiya wala matruda wala mahruma wa hablana musidana limuhsinina wa muksirina li'amilina wa hablana kulla biwajhikal karim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Muhammad Ikhwan bin Muhammad Fazli di atas bacaan doa itu sebentar tadi. Hadirin sekalian, sebagai pembukaan tirai, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Nur Azliza binti Cik Mat, Penasihat Kelab Mahasiswa Teknologi Komputer Comtech Universiti Malaysia Terengganu untuk memberikan ucapan aluan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelum kita meneruskan majlis, boleh saya minta semua peserta untuk kita sama-sama mengambil keberkatan daripada Rasulullah SAW. Kita berselawat kepada Nabi sekurang-kurangnya 10 kali. Alright. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis Syamimi Rosli, baca doa kita tadi Muhammad Ikhwan, dan seterusnya saya nak ucap terima kasih kepada semua jawatankuasa Komtech yang terlibat, yang dipengerusikan oleh pengarah program kita iaitu Nur Atika dan timbalan pengarah program Farahatul Izzah bersama dengan AJK Protokol Farhani Izzati dan juga AJK Multimedia kita pada hari ini iaitu Muhammad Amirul. Saya ucap tahniah kepada barisan Kelab Komtech atas usaha dan kali pertama kita kata dalam hal ni kita buat majlis khatam Al-Quran secara online. Right? Maknanya dalam hal ni kita tidak ada alasan ataupun sebab untuk tidak membolehkan majlis sebegini diadakan walaupun kita tidak boleh berjumpa secara fizikal. Saya just nak sharing sedikit pada pagi ni berkenaan dengan dan saya meraihkan 17 orang peserta Izzah yang latest Izzah, betul 17 peserta pada pagi ni yang ada bersama dengan kita terdiri daripada tahun 1, tahun 2 dan juga tahun 3. Dan saya ucapkan tahniah kepada semua peserta yang menawarkan diri untuk menyertai majlis khatam Al-Quran. Dan insya-Allah yang terpilih, yang memilih untuk masuk ke majlis ini adalah kita kata insan yang terpilih lah, yang mana Allah gerakkan hati dia untuk mendekatkan dia dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni kalau kita lihat satu benda yang Nabi dah sebut dalam satu hadis, Nabi sebut 2 perkara yang kita tidak akan sesat kalau kita berpegang kepada 2 perkara, iaitu yang pertama Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Sebab kita sekarang berada pada akhir zaman yang mana kita lihat sekarang banyak perkara yang kita katakan bahawa kita kata sendiri kita berada dalam kekeliruan. Umat Islam semua berada dalam kekeliruan. Dan apa yang saya nak ceritakan dekat sini ialah sedikit berkenaan dengan kenapa kita lihat dari segi sudut Al-Quran kita katakan sebagai mukjizat. Dalam hal ini Al-Quran kalau kita lihat banyak telah merubah kehidupan manusia satu masa dulu. Kalau kita lihat Saidina Umar satu masa dulu terkenal dengan kebengisan dia, kegarangan dia, tetapi berjaya dilembutkan hati dengan surah At-Taha. Right, mendengar alunan surah At-Taha menyebabkan orang kata dalam kes ni Saidina Umar kata terus menangis. Seganat orang kata sebengis-bengis Saidina Umar terus menangis mendengar Al-Quran tersebut. Dan dalam hal ni kita mungkin boleh tanya balik diri kita, bagaimana dengan diri kita? Bila mana alunan Al-Quran dibacakan, apa yang kita rasa sebenarnya? Adakah kita tak rasa apa-apa ataupun kita rasa macam kita missing sesuatu dalam hidup kita dan sebagainya? Dan Al-Quran ni kalau kita lihat Allah turunkan lama 23 tahun tapi tidak sekaligus tetapi berperingkat-peringkat. Kenapa berperingkat-peringkat? Dalam hal ni ada sebab.
Satu, untuk jawab soalan daripada contohnya daripada kaum musyrikin. Yang kedua, nak tetapkan hati Nabi. Kita pun dalam hidup tak boleh belajar berapa puluh kredit yang kita belajar dekat universiti kan, 121, 123 dalam masa satu orang kata dalam kes ni dalam masa 1 tahun dan sebagainya. So kita ambil masa 3 tahun untuk complete. Nabi Muhammad SAW ambil masa dalam hal ni Al-Quran diturunkan 23 tahun, diberi wahyu tersebut pada usia 40 tahun. Alright. Kenapa kita kata bukan pada usia muda 40 tahun ni, kita kata Imam Al-Ghazali pernah sebut yang mana dalam hal ni bila sampai umur 40 tahun Imam Ghazali mula memegang tongkat sebab apa dia nak rasa bahawa dia makin hampir dengan kematian. So, dalam hal ni Nabi diberi pada usia 40 tahun dikira telah mencapai tahap kesediaan Nabi, kematangan Nabi untuk menerima sebarang tentangan. Dalam hal ni kalau kita lihat sejarah Nabi bukan orang kata dalam hal ni sejarah yang perlu kita ambil berat, perlu kita kaji dan sebagainya. Yang mana kalau kita lihat Nabi boleh sanggup berjuang untuk kita sehingga berdarah, sehingga dibaling najis dan sebagainya demi untuk memastikan Al-Quran, ilmu, hikmah dan sebagainya sampai kepada kita umat akhir zaman. Dan yang saya nak tekankan di sini adalah beberapa perkara berkaitan dengan persiapan kita sebagai umat di akhir zaman. Saya mungkin orang kata dalam hal ni mungkin bukan insan yang terbaik untuk menyampaikan apa yang saya nak ceritakan di sini. Cuma apa yang saya nak ceritakan ini mungkin dalam hal ni sebab saya melihat dalam konteks pelajar. Dalam kelas mungkin saya tak boleh nak buat sharing sebegini sebab kita ada community, kita kata dalam hal ni kita ada berbagai bangsa, kaum dan sebagainya. Dan kita ada juga non-Muslim. Kita tak boleh nak menyampaikan dakwah kepada dia secara direct. Kita mungkin boleh indirect dalam hal ni kita mulakan dengan baca Al-Fatihah. Dengan harapan bila dia dengar, bila dia lihat kita Muslim mulakan dengan baca Al-Fatihah, selawat pada Nabi dan sebagainya. Mana tahu dalam hati dia Tuhan jentik pada masa tu untuk lihat keindahan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni kalau kita lihat, Nabi ni akhlak dia seperti mana Al-Quran. So kalau dalam hal ni kita nak menawan orang Islam, kita tawan dengan cara Al-Quran. Dan ada beberapa perkara yang saya nak tekankan pada pelajar di sini sebagai persiapan kita sebagai umat akhir zaman, right? Yang mana saya yakin peserta yang masuk untuk menghadiri majlis tilawah pada pagi ini, bukan tilawah, sorry, majlis khatam Al-Quran pada pagi ini adalah yang sama-sama mungkin ada yang mungkin yang tak join tapi yang turut masuk sama mendengar dan sebagainya, adalah insan yang kita kata Allah pilih untuk gerakkan hati dia. Gerakan hati kita ni datang daripada Allah. Allah jentik hati dia, dia boleh masuk untuk dengar dan sebagainya. Dan satu perkara yang, ada beberapa perkara yang saya nak pesan pada pelajar, right, dalam kehidupan kita di akhir zaman ni. Kematian tak mustahil berlaku pada usia muda. Pada usia saya semakin lagi dekat dengan kematian, right? Pada usia muda juga tidak terkecuali. Dan apa yang saya nak pesan di sini kepada para pelajar, dalam kehidupan seharian, kalau boleh jangan sesekali kita tinggal sembahyang berjemaah. Kalau kita ada halangan tidak boleh ke masjid, wujudkan suasana berjemaah dengan ahli keluarga. Dan kalau katakanlah dalam hal ni kita tak boleh berjemaah bersama dengan ahli keluarga, ya, saya minta supaya kita ada rasa sedih dalam hati sebab kita tak boleh nak buat sunnah Nabi. Nabi tak pernah tinggal sembahyang jemaah. Right? Dalam bulan puasa, ibadat ni lagi berganda pahalanya. Dan saya minta dalam hal ni, kalau kita ada adik kecil pun tak apa, ajak adik kita yang kecil, jom sembahyang jemaah. Benda tu mungkin ambil masa, tapi lama-kelamaan dia akan create suasana yang lebih harmoni dalam kehidupan kita berkeluarga dan sebagainya. Kalau kita ada cabaran, keluarga kita mungkin ibu ayah tak solat berjemaah bersama. Dalam hal ni mungkin kita boleh jadi penggerak, ajak ibu ayah, ajak keluarga kita dan sebagainya. Dan yang kedua dalam hal ni, kalau boleh, right, semampu mungkin di akhir zaman ni, kita dah ada banyak kemudahan teknologi. Gunakan sebaiknya yang mana dalam hal ni kita gunakan, contohnya kita ada telefon, kita ada komputer, kita ada apa lagi, radio dan sebagainya. Cari MP3, cari CD dan sebagainya. Hidupkan rumah kita dengan Al-Quran. Al-Quran jangan tinggal dalam sehari, maknanya dalam hal ni kalau katakanlah yang perempuan, kalau kita uzur sekalipun, mungkin ada surah-surah lazim yang kita hafal, baca sikit-sikit. Lazimkan diri kita, especially waktu malam, untuk baca Al-Mulk. Dan kalau boleh saya minta pelajar yang hadir pada hari ini, dan saya mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kurniakan hafazan yang terbaik kepada 7 pelajar-pelajar yang hadir pada hari ini dari segi surah Al-Mulk dan juga Al-Kahfi.
Al-Maut, kenapa? Al-Maut sebab kita nak mati nanti kita kesorangan, dialah yang akan jadi penguam bela kita. Tak ada orang lain. Sebaik mana pun kita dengan ibu ayah, sebaik mana pun kita dengan kawan baik kita dan sebagainya, mereka akan meninggalkan kita satu masa nanti. So Al-Maut sahajalah yang akan menemani kita dalam kubur. Dan yang kedua, kalau boleh dalam hal ni cari hadis-hadis Nabi yang ringkas. Baca dalam rumah. Hidupkan suasana dalam kes ni. Mesyuarat dalam keluarga bersama dengan ahli keluarga bincang. Kita nak lihat hadis mana hari ni. Jangan ambil hadis panjang-panjang kalau adik kita kecil lagi dan sebagainya. Ambil hadis kecil, hadis pendek-pendek, baca sifat yang mulia dan sebagainya. Dan yang kedua, wujudkan suasana muzakarah atau perbincangan dengan ahli keluarga, ibu ayah, adik-adik kecil tentang sahabat Nabi. Cerita tentang kehebatan Saidina Umar contohnya. Cerita tentang kehebatan Saidina Hamzah, macam mana dia berlawan bapa saudara Nabi semasa perang dan sebagainya. Macam mana dia mempertahankan Nabi dan sebagainya. Jangan kita bersembang tentang kata perkara yang lara. Contoh kita sembang, zaman sekarang saya tahu remaja terpaut dengan artis Korea. Saya tak nafikan benda itu satu cabaran yang kuat untuk kita hadapi dan kita lihat balik sejauh mana artis ni boleh memberi syafaat pada kita betul tak pada akhirat. Dan saya mohon dalam kes ni pelajar yang hadir supaya hati-hati. Kita memang betul sudah menuju akhir zaman di mana kita berada dalam kekeliruan. Kita pun tak tahu kita berada jalan benar ataupun tidak sekarang ni. Jalan yang kita pilih betul ataupun tidak. Dan kita minta Allah tunjukkan jalan kita pada kita. Kalau tak tahu nak buat macam mana, baca satu doa yang Nabi ajarkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Minta dengan doa, minta dengan Allah sungguh-sungguh. Yang kelima, jangan menangguhkan taubat. Taubat ni benda yang kita kata, benda yang kita kena buat. Jangan tunggu satu hari yang kita rasa nak buat baru buat. Tapi kalau boleh, lazimkan untuk taubat setiap hari. Ambil masa sekejap, solat sunat lepas maghrib, contohnya spend masa 2 rakaat. Sebab kita setiap hari buat dosa, tak ada manusia yang suci di atas muka bumi ni, yang maksum hanya Nabi dan kita manusia yang buat dosa. Dan lazimkan sembahyang sunat taubat. Kalau kita ada masalah, lagi banyak sunat taubat yang kita kena buat dan sebagainya. Dan yang berikutnya yang saya nak pesan, sentiasa bercakap dengan ahli keluarga, kawan-kawan dan sebagainya tentang kebesaran Nabi, kebesaran Allah. Kenapa? Kita kaitkan sikit. Contoh kita kata, paling simple saya pernah pesan pelajar dalam kelas saya, kalau sama pernah masuk kelas saya kata kalau kita nak pergi mana-mana, lazimkan baca doa makan. Sebab doa makan ni bukan sekadar doa, dikata-kata sokong doa makan, bukan hanya terbatas untuk makan. Tapi doa tu merangkumi kalau kita lihat Allah mubarik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita minta Allah berkati. Nak pergi ke satu tempat, nak cari parking, nak cari tempat yang susah dan sebagainya. Bacakan doa tu. InsyaAllah Allah lapangkan, Allah akan berikan jalan yang kata terbaik untuk kita dan sebagainya. Dan yang berikutnya yang paling mudah saya minta para pelajar. Mula-mula ni mungkin kita ada masalah untuk hadapi kehidupan bila kita dah lazim, kita dah attach banyak dengan cerita-cerita, kita dah attach dengan, sebab saya cerita ni based on pengalaman saya pun pernah mengalami zaman muda sebelum saya berusia sekarang. Dan kita mungkin dalam kes ni pernah satu masa dulu lara, kita kata banyak menonton yang tak patut sepatutnya dan sebagainya. Nak patah balik ni bukan satu benda senang. Dan apa yang saya nak pesan pada pelajar, kalau boleh dalam hidup, ingat hadis Nabi sebut, 10 kali selawat pada pagi, 10 kali selawat pada petang. Dan pada hari Jumaat, perbanyakkanlah selawat. Selawat dalam hal ni, zikir lain tak nak sebut pun tak apa pada hari Jumaat, perbanyakkanlah selawat khusus untuk hari Jumaat sahaja. Kenapa? Dalam kes ni, yang dapat menyelamatkan kita di akhir zaman daripada fitnah Dajjal ialah salah satu caranya ialah dengan selawat dan juga bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir zaman betul kita ni. Kenapa saya kata kita dalam kekeliruan? Tindakan kita sekarang apa yang kita nak buat betul ke tak? Salah ke tak dan sebagainya kita pun tak tahu. Dan kita minta dengan Allah berkat satu selawat 10 rahmat Allah datang. Rahmat ni mungkin datang dalam bentuk Allah tunjukkan kita. Ini jalan yang sepatutnya kita pilih di akhir zaman. Sebab semua orang nak masuk syurga. Dan syurga yang selalu saya minta dengan anak-anak, dengan keluarga dan sebagainya, syurga tanpa hisap. Walaupun saya tahu syurga tanpa hisap itu sukar, tapi saya nak cuba sebab selagi ada daya saya dan sebagainya. Seboleh-bolehnya doakan juga supaya ibu ayah kita, keluarga kita masuk syurga tanpa hisap. Saya tak mampu untuk tanggung penderitaan api neraka. Saya tak mampu untuk kena azab dalam kubur dan sebagainya. Apa yang saya mampu buat selagi hidup, saya nak cuba untuk selamatkan ahli keluarga saya, ibu ayah saya, anak-anak murid saya dan sebagainya daripada terkena sedikit api neraka. Walaupun sedikit kita minta Allah haramkan api neraka daripada sentuh kita.
Dan mulakan paling-paling kurang, ini yang saya nak cerita berdasarkan apa yang saya lihat dan sebagainya, selawat. Paling-paling kurang selawat dalam hidup kita. Berat sangat nak selawat, pendek je ambil yang selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ambil selawat tu dan sebagainya. Dan insya-Allah kita lihat daripada tu perubahan Allah akan buat sedikit demi sedikit. Tak banyak, kalau boleh 10 pagi, 10 petang. Nak lazimkan lagi supaya jadi amalan, buat lepas solat. 10 kali setiap kali solat fardu. InsyaAllah benda tu akan lekat dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya saya nak penting, yang nak paling penting dalam hal ni, kita hari ni pada hari Jumaat, minta yang hadir pada hari ini untuk mohon pada Allah. Kita mohon pada Allah, jangan mohon pada diri kita. Kita tak ada kekuatan. Mohon pada Allah, hafal surah Al-Kahfi. Surah 10 yang pertama. Dan kalau boleh lanjutkan kepada 10 yang terakhir. Dan amalan ni jangan tunggu hari Jumaat sahaja. Saya minta, saya merayu pada pelajar dalam hal ni supaya buat amalan ni setiap hari. Supaya Allah tunjukkan pada kita jalan yang sepatutnya kita pilih pada akhir zaman. Akhir zaman ni kalau kita lihat, kita pun tak tahu nak percaya pada siapa dan sebagainya. Ahli keluarga kita, mungkin ada yang dah mungkin terlupa, terlara dan sebagainya. Kita minta dalam hal ni supaya kita menjadi salah satu ahli keluarga yang menarik semula keluarga kita kepada jalan kebenaran. Dan hafal surah Al-Kahfi bermula pada hari ini, hari Jumaat, ambil berkat hari Jumaat. 10 yang pertama dan 10 yang terakhir. Dan pada hari Jumaat juga ajak ahli keluarga untuk baca keseluruhan 110 surah Al-Kahfi yang ada, ayat yang ada dan sebagainya. Dan yang kedua terakhir saya nak pesan pada pelajar, satu zikir yang sendiri saya rasa benda tu terkesan dan sebagainya. Kalau siapa pernah dengar hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawala wa ni'mal nasir. So kalau boleh dalam hal ni, kalau kalau boleh dalam hal ni, kalau tak ingat dan sebagainya, baca yang ringkas. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca zikir ni 7 kali selepas maghrib, 7 kali selepas subuh. Serah diri kita pada Allah dalam buat keputusan. Alright, sebab kita tak tahu keputusan kita buat tu betul ataupun tidak. Dan kita minta Allah jauhkan kita daripada bala bencana dan sebagainya. Benda ni satu kisah yang pernah berlaku pada saya saat saya nak present Viva. Saya tiba-tiba diarahkan supaya Viva tersebut dibatalkan kerana isu dan sebagainya. Dan pada masa tu saya hanya mampu menangis sebab saya dah tahan Viva ni beberapa lama dan sebagainya. Tiba-tiba saya diminta untuk batalkan Viva ni sebab ada kes panel yang terlibat dengan, ada ahli keluarga panel yang terlibat dengan COVID-19 yang masih menunggu result. Dan untuk tidak mengambil risiko kepada mana-mana pihak, saya diminta untuk batalkan. Dan pada masa tu memang saya ingat zikir je yang saya sebut pada Allah. Tak ada manusia lain yang bersama dengan saya pada masa tu. Saya minta dengan Allah, kalau baik untuk saya teruskan Viva pada hari ini, teruskanlah Viva PhD saya. Dan Alhamdulillah, lepas kita kata dah menangis betul-betul, merayu betul-betul pada Allah tunjukkan jalan, Allah beri jalan ni. Dan kalau kita stuck dalam hidup, contohnya kita tak ada keuangan, tak ada masalah yang kita tak boleh nak selesaikan, baca zikir ni. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Atau baca hasbiyallah. Bacalah mana-mana zikir kita kata dalam kes ni hasbiyallah. Kita minta pergantungan kita pada Allah dan sebagainya. Dan last kali apa yang saya nak share pada pelajar ialah kita bangun sahur, contohnya subuh sekarang mungkin 5.46. Kita mungkin bangun sahur dalam sekitar pukul 5. 2 rakaat ataupun dalam kes ni 10 minit pertama sebelum kita bangun tu, ambillah masa untuk kita tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat. Jangan tinggal amalan ni sebab amalan ni lah yang akan menolong kita di akhir zaman ini. Minta betul-betul dengan Allah supaya kita mungkin mula-mula susah nak istiqamah, tapi lama-lama bila kita buat, bila kita tinggal tahajud, kita akan rasa bersalah pada hati kita. Tak tahajud ni tak jadi macam ni. So lama-lama kita akan rasa latih diri kita untuk ni. Dan tu je lah kot yang saya nak share pada pagi ni. Sharing ni mungkin saya tak boleh nak buat dalam kelas sebenarnya sebab kita mengambil kira kapasiti pelajar yang ada mungkin bukan daripada Muslim. Alright. Dan hari ni saya rasa satu peluang yang Allah beri pada saya untuk saya buat sharing ni. Dan saya minta lah pada pelajar untuk mulakan setakat mana yang boleh kita buat dulu. Jangan cari amalan yang terlalu berat, kita buat lepas tu esok tinggal. Kalau boleh start dengan selawat dulu. Start dengan selawat. Pagi-pagi lazimkan memberi, tak dapat banyak beri RM1 masuk dalam tabung, tak dapat beri duit RM1, cari kucing, cari orang kata dalam kes ni burung, cari beri makan dan sebagainya. Lazimkan memberi, insya-Allah dalam hal ni Allah tak pernah zalim pada kita, ada ganjaran untuk kita di akhirat sana. Dan saya rasa tu saja kot, dan saya rasa dalam hal ni
Dengan ini saya serahkan kepada Profesor Majlis untuk kita buat sesi yang berikutnya, dan saya mohon kepada pelajar, last kali saya nak pesan, jadikanlah amalan Al-Quran sebagai panduan hidup kita, dan kita mulakanlah amalan yang paling mudah untuk kita buat, dan kita jadikanlah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sahabat karib kita, sebagai panduan untuk kita tetap setiap hari dan sebagainya. Alright, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Nur Azriza binti Cik Mat atas ucapan beliau sebentar tadi. Sebagai permulaan kepada bacaan khatam Al-Quran yang akan berlangsung sebentar lagi, lebih elok jika kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Seterusnya, majlis diteruskan dengan bacaan khatam Al-Quran. Dipersilakan Saudara Muhammad Ikhwan bin Muhammad Fadli dari program Sains Komputer Informatik Maritim tahun 2 untuk membacakan surah Al-Duha. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Seterusnya dipersilakan Saudara Khairul Adha bin Misnan dari program Sarjana Muda Sains Komputer Komputeran Muda Alih tahun 2 untuk membacakan surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Seterusnya dipersilakan Saudari Wan Aisyah Amirah binti Wan Muhammad Zamri dari program Sarjana Muda Sains Komputer Kejuruteraan Perisian tahun 2 untuk membacakan surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Seterusnya dipersilakan Muhammad Syamim Arif bin Muaizam dari Program Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim tahun 1 untuk membacakan surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha abdan idha salla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kemudian dipersilakan Muhammad Ikhwan bin Muhammad Fadli untuk membacakan surah Al-Qad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Seterusnya dipersilakan Saudari Farahatul Izzah binti Cik Fauzi dari Program Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim tahun 2 untuk membacakan surah Al-Bayyinah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Seterusnya, Majlis mempersilakan Raja Nur Syahidah binti Raja Ibrahim dari program Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran tahun 1 untuk membacakan surah Az-Zalzalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Seterusnya dipersilakan Nur Khadijah Khairuddin untuk membacakan surah Al-Adiyat. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Seterusnya, Majlis mempersilakan Muhammad Azhad bin Zainuri dari Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI untuk membacakan surah Al-Qari'ah. بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. Seterusnya dipersilakan Muhammad Syafiq bin Abdul Halim dari program Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim tahun 1 untuk membacakan surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Seterusnya dipersilakan Muhammad Hazman bin Muhammad Adnan dari program Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim tahun 2 untuk membacakan surah Al-As.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Seterusnya dipersilakan Saudari Siti Nur Atikah Yahya dari program Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim tahun 2 untuk membacakan surah Al-Humazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Kemudian dipersilakan Saudari Nurul Alia Syafini binti Ismail dari program Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim tahun 3 untuk membacakan surah Al-Fil. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كعصف فجعلهم كعصف مأكول. Kemudian dipersilakan Saudara Ahmad Daniel Zulkarnain bin Ahmad Sahmulaili dari program Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim tahun 1 untuk membacakan surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Seterusnya dipersilakan Muhammad Ikhwan bin Muhammad Fadli untuk membacakan surah Al-Ma'un. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Seterusnya dipersilakan Muhammad Hazman bin Muhammad Adnan untuk membacakan surah Al-Kawthar. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Majlis mempersilakan Siti Nur Atikah Yahya untuk membacakan surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
lakum dinukum waliyadin. Seterusnya, majlis mempersilakan Saudari Putri Amirah binti Ahmad Ghazali dari program Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim tahun 1 untuk membacakan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك ربك واستغفر إنه كان توابا. Seterusnya dipersilakan Saudari Nur Natasha Najwa binti Ismail dari program Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim tahun 1 untuk membacakan surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imratuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Kemudian dipersilakan Saudari Farahatul Izzah binti Cik Fauzi untuk membacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seterusnya dipersilakan Saudara Khairul Adha bin Misnan untuk membacakan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian dipersilakan Saudara Muhammad Ikhwan bin Muhammad Fazli untuk membacakan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق والمستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. الله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط النور وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, terima kasih kepada para peserta khatam Al-Quran atas bacaan itu sebentar tadi. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Riwayat Al-Bukhari. Baiklah, sekarang majlis diteruskan lagi dengan sesi bergambar. Dipersilakan para hadirin untuk membuka video masing-masing bagi sesi fotografi. Dah ke? Okay, semua buka. Semua. Semua cepat-cepat buka. Okay, senyum. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih. Macam ini, saya minta masa seminit. Saya minta masa seminit sekejap boleh? Boleh. Okey, lepas saya dengar bacaan tadi tu, saya just nak tambah sikit sahaja. Saya rasa satu usaha baiklah untuk semua pelajar, sebab saya baru tahu tadi ada pelajar daripada universiti lain seorang tadi kan? Ada program lain. So Alhamdulillah, tahniah kepada kelab berjaya invite pelajar daripada universiti lain dan juga program lain untuk join program kita. Dan apa yang saya nak sampaikan sikit tadi, bila saya dengar Syamimi sebut tentang hadis tu, orang yang belajar dan mengajar Al-Quran dan sebagainya, sikit saya nak sentuh tentang bacaan tajwid. Dan dalam hal ni, kita banyak kaedah untuk kita improve tajwid kita dari masa ke semasa. Dan overall saya dengar dari segi tajwid, Alhamdulillah semua boleh baca dan sebagainya. Cuma apa yang saya nak tekan sikit pada pelajar ialah dari segi sebutan huruf, makhraj huruf. Kena jaga-jaga sebab kesilapan yang berlaku biasanya contoh saya ambil pada huruf ha dengan ha. Alhamdulillah, sebab kalau kita silap sebut dan sebagainya dia akan bawa makna lain dan sebagainya. Tapi dalam hal ni
effort yang pelajar dah buat untuk baca, alhamdulillah puji, saya rasa bagus. Dan apa yang kita kena buat next langkah ialah kita cuba perbaiki tajwid kita dari masa ke semasa. Itu saja, dan saya rasa tahniah kepada semua peserta yang dah berjaya baca dengan lancar. Alright, terima kasih Syamimi. Baiklah. Terima kasih kepada Dr. Azliza. Okay. Sekalung budi perhargaan, terima kasih pihak majlis kalungkan kepada penasihat Kelab Komtek, Dr. Nur Azliza binti Cik Mat, peserta-peserta khatam dan peserta-peserta tadarus Al-Quran, serta para hadirin yang terlibat secara langsung dalam menjayakan program ini. Semoga kita semua memperoleh manfaat daripadanya. Sedikit makluman kepada semua peserta tadarus, CJ penyertaan akan dihantar melalui email. Okey, baiklah. Akhir kalam. Marilah kita tutup majlis ini dengan sama-sama membaca surah Al-As. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you semua. Assalamualaikum. Terima kasih penganjur. Terima kasih Selamat berpuasa. Selamat berpuasa semua. Selamat buka. Tak Lagi buka tu. buka. Nampak Selamat lagi. cari. Selamat cari Lailatul Qadar. Amin. Terima kasih Izzah, Syamimi, Atikah. Baru nampak Atikah kan? Dulu Atikah ada. Alright. Wan. Terima kasih Wan. Terima kasih membaca doa kita. Paling banyak baca hari ni surah kan? Banyak kena cover orang. Welcome, Mos. itulah. Welcome, Mos. Okay, Alright, sama Izzah. Terima kasih Doktor. Sama Syamimi, terima kasih jadi MC.